Hai, Assalamualaikum. Saya Syari Al-Amin di channel Tasla Network Official. Kepada yang menonton belum subscribe channel saya minta tolong subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk berkarya ataupun untuk produce video-video untuk tontonan anda semua. Nanti saya akan membicarakan satu cerita ya berkenaan dengan satu kumpulan ataupun satu apa dipanggil jemaah ataupun grup yang mana popular di Malaysia, di tanah Melayu, malah di tempat-tempat lain juga saya rasa, iaitu di Indonesia dan negara-negara Islam yang lain juga. Dan anda pernah dengar tak kalau orang panggil seseorang itu dengan gelaran Abang Long, Ayahanda, Paduka Ayahanda dan ahli jemaah? Pernah dengar tak? Jadi jarang sekali dibongkarkan ataupun diberi pencerahan tentang perkara ini. Walhal di Malaysia ini seluruh negara ada ahlinya. Dikabarkan lebih daripada 5 juta ahli yang kita beri nama dia ahli jemaah berbai'ah. Dan pertubuhan NGO juga yang ditubuhkan oleh mereka ini begitu banyak sekali. Salah satunya yang biasanya popular ialah apa dia? Pekedah. Jadi saya terpanggil untuk menceritakan panjang lebar dalam banyak hal dan banyak perkara-perkara yang mungkin anda tidak ketahui. Ya, mungkin juga anda rasa confused di antara ahli bai'ah ini dengan kumpulan-kumpulan itu dan kumpulan ini yang pada pendapat setengah golongan itu adalah kata mereka adalah kumpulan gangster lah, kumpulan itulah, kumpulan inilah. Maka pencerahan adalah, saya fikir, begitu penting supaya seluruh warga Malaysia, tak kira yang tua atau yang muda, mengetahui dengan lebih detail ataupun lebih jelas, ya, yang mana yang bukan ahlinya, bukan berbai'ah dengan cara itu, maka perlu mereka ini tahu apakah sebenarnya ahli bai'ah itu, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Angkatan Tentera Fisabilillah. Ada yang juga dikenali sebagai TS, Tentera Sabilullah, yang ada juga dipanggil sebagai ahli Jemaah 30. Ada juga dipanggil sebagai apa lagi dia biasa panggil banyak juga gelaran-gelaran nama kepada mereka ini. Tetapi siapakah mereka ini, dan apakah matlamat atau tujuan mereka ini berada di dalam kumpulan-kumpulan tersebut? Apakah agenda yang sebenarnya? Adakah ia dibenarkan mengikut agama Islam? Adakah ia dibenarkan mengikut resmi budaya satu-satu komuniti ataupun penduduk? Jadi kita kena tahu itu semua, dan saya akan rungkaikan perkara ini dengan memberi penerangan melalui channel YouTube ini dan juga channel Facebook, supaya dengan harapan saya supaya anda semua memahami dengan lebih jelas peranan mereka yang saya sebutkan tadi, dan juga sejarah dan hala tujunya, dan juga mungkin saya sentuh tentang bagaimana aktiviti-aktiviti seharian mereka dan apakah hala tuju mereka, dan
apakah kepentingan kumpulan ini kepada masyarakat, kepada agama dan juga kepada negara. Lebih kurang dengan bahasa yang mudah saya gunakan kerana saya mengharapkan penonton-penonton terdiri dari semua warga yang tidak kiralah yang orang awam, yang berpendidikan rendah sehinggalah ke berpendidikan tinggi. Dan saya minta maaf, saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, bahasa-bahasa yang lebih tinggi kerana saya juga orang awam seperti rata-rata rakyat Malaysia yang orang ramai lah, kan. Jadi dengan apa yang saya akan ceritakan itu sudah tentunya mudah difahami, walaupun keteraturannya itu mungkin tidak samalah dengan orang-orang yang lebih bijak, bijak pandai, ada PhD, profesor dan ahli pengkaji-pengkaji dan menyusun bahasa-bahasa yang cantik dan ilmiah. Jadi saya rasa semampu saya jugalah menggunakan bahasa mudah dengan kaedah yang mudah. Saya akan menceritakan dari awal sampailah kepada akhirnya itu, ala tujunya ataupun apakah aktiviti-aktiviti masa kini dan harapan pada masa depan. Dan ini memakan banyak video ya, banyak episod saya rasa, kerana banyak juga yang perlu anda ketahui ya. Ya, semua saya harapkan apa yang saya ceritakan nanti jika ianya tidak bertepatan kepada ahli-ahli bai'ah kita yang saya hormati, saya sanjungi, orang-orang lama di dalam perjuangan ini pun harap memberi respon kepada saya supaya jika ada kesalahan mungkin saya boleh perbetulkan. Saya menceritakan nanti ya apa yang saya tahu dengan berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai ahli bai'ah ya. Saya buat ahli bai'ah. Jadi terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya ya. Nama dah tahu ya, tempat tinggal pun dah tahu. Jadi saya merupakan salah seorang anggota yang diberi namakan sebagai ahli bai'ah. Sejak sekian lama juga berpuluh tahun saya berada di dalam ini, dan daripada menjadi ahli sehinggalah menjawat jawatan-jawatan ataupun gelaran-gelaran ataupun pengiktirafan yang diberikan di peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Jadi adillah kepada saya untuk saya menerangkan kepada anda semua supaya ia tidak ada satu, orang kata bagaimana ya, orang kata memberi satu confusing kepada mereka-mereka di luar sana, terutama anak-anak muda kan ya. Ramai yang menganggap perkara ini satu perkara yang orang kata persepsi mereka itu ya negatif terhadap golongan ini, yang kadang-kadang apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini di satu-satu kawasan, mereka telah pun cop ataupun menuduh golongan-golongan ini yang jalankan kerja-kerja itu. Begitu lebih kuranglah secara umum saya ceritakan kepada anda. Okey, untuk pengetahuan anda semua, saya cebur diri dalam perjuangan ini kerana saya melihat perjuangan ini ataupun perjuangan ahli-ahli bai'ah ini adalah satu perjuangan yang baik, yang mana unsurkan ataupun dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu lagi, yang mana ianya kalau kita sebutkan, saya sebutkan secara umum, ialah
salah satu daripada 8 penjaga ummah yang yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya tertarik tu? Bagaimana bila lama ya, semenjak saya sebenarnya bercampur gaul dengan mereka ini semasa di alam pekerjaan. Waktu itu saya bekerja sebagai pegawai kerajaan sebagai pegawai kerajaan, dan pada waktu lapang saya biasanya bercampur gaul dengan orang-orang di peringkat, orang kata di kedai kopi, minum kopi dengan orang-orang kampung lah, orang-orang ni, dan mereka sentiasa kalau mereka ni orang yang terdiri, yang kita panggil juga orang dalam lah mereka ini ya. Mereka ini selalunya ada tanda-tanda tersendiri dan bergaul dengan sesama mereka itu begitu mesra. Dan saya pada waktu itu memang saya bukan ahlinya, dan apabila saya bersama dengan mereka pada permulaannya mereka akan tanya saya main mana ataupun dari mana, dia nak tengok kita ni ada baju ke tak ada baju. Jadi ada yang macam kawan saya tu memang dia ni ahli perjuangan lah, dia ada baju, maknanya dah berbai'ah lah, dipanggil ada baju. Jadi kawan saya kata kalau main mana tu jawabnya begini lah. Dia ada kod kaedah dia tersendiri untuk kenal sama ada seseorang itu adalah ahli mereka ataupun tidak. Ada kaedah lah, ada cara mereka sendiri. Dengan cara mereka bertanya itu, mereka boleh kenal pasti. Jadi saya tertarik dengan cara pergaulan mereka, kerjasama mereka, tolong-menolong di antara mereka, dan lama juga. Saya pun pada suatu hari, saya ringkaskan lah, pada suatu hari saya rasa saya nak tahu dengan lebih detail, lebih lanjut tentang perkara itulah. Kenapa perlu ada baju, perlu masuk dalam kumpulan itu. Saya ingin sangat nak tahu apa istimewanya, apa istimewa berada di dalam kumpulan tersebut. Jadi saya tak tahu, saya belum tahu pada waktu itu kumpulan itu mesti dia ada pertubuhan, dia ada ranking jawatan. Saya tak tahu. Saya tak tahu apalah, kira kosong. Jadi apabila saya selalu bersama dengan mereka, bercampurlah, ada yang ada baju, ada yang tak ada baju. Bila kita keluar, kita kadang-kadang bersama dengan mereka, mereka tidak menunjukkan apa-apa, tetapi mereka tahu orang ini adalah ahli mereka, orang ini bukan ahli mereka, tapi layanan mereka sama sajalah, ya kan? Cuma kita nampak sama, tetapi ada kelebihan apabila orang ini jadi ahli mereka, dan berbanding dengan orang yang bukan ahli, mereka biasanya dalam keadaan-keadaan tertentu mereka akan membantu orang yang jadi ahli itu lebih daripada orang yang bukan ahli ataupun bukan orang yang tak ada baju lah. Orang yang ada baju dengan orang yang tak ada baju, di situlah saya rasakan aku pun perlu juga masuk di dalam kumpulan ini. Saya duk ingatkan kumpulan macam satu kumpulan macam gangster lah ya. Saya pun begitu, persepsi saya tu negatif jugalah, sebab kita tidak faham apa itu TS ni, Angkatan Tentera Sabilullah yang kita sebutkan, saya sebut awal tadi kan. Jadi ceritanya panjang juga walaupun saya ringkas-ringkaskan. Maka pada suatu hari saya tercari-carilah macam mana, apakah dia benda ni ada baju tak ada baju ni. Saya pun panggil kawan saya dan saya tanyalah satu persatu persoalan kepada kawan saya ni. Namun kawan saya ni dia sebagai ahli biasa, dia pun tak berapa tahu, dan dia bawa saya berjumpa dengan seorang yang
lebih arif tentang perkara untuk menerangkan secara terperinci apa itu orang dalam ataupun baju, orang yang pakai baju itu. Dan di situ saya dapat fahamlah sedikit sebanyak, tetapi dia memberitahu bahagian luar saja. Jadi cuma dia kata, dia cakap, orang itu cakap dengan saya, no problem, jalan masuk terbuka luas, jalan keluar tertutup rapi. Lebih kurang macam itulah perkataan yang dia sebut kepada saya. Dan saya pun berfikir panjang. Saya baliklah, tak ada apalah, pada hari itu tak ada berlaku apa-apa. Sebab saya kata nantilah saya fikirkan dulu. Maka saya akan sambung cerita ini di video yang berikutnya, bagaimana saya menyertai gerakan ini yang pada waktu itulah bagaimana saya tertarik untuk menjadi ahli dalam gerakan ini. Okey, setakat itu dulu untuk video kali ini, dan saya akan sambung video yang kedua pula ya. Sekian, terima kasih di atas tontonan anda.